Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. So, malam ini kita bersama sekali lagi untuk siri yang ketiga di ruang platform Google Meet, dan malam ini kita rasa bertuah dan beruntung kerana mendapat peluang bersama dengan jurulatih pasukan negara kita, pasukan Malaysia 7, bersama coach ataupun coach Fifi. Saya panggil coach Fifi lah. Okey, sebelum kita teruskan, kita juga akan ada beberapa para pelajar yang akan join dalam Google Meet ni. Dia akan dengar dan mungkin nanti dia akan ada soalan kepada coach. So coach, kalau berkesempatan, coach akan jawablah. So sebelum saya pergi lebih jauh, kita tanya pada coach Fifi, sekarang berada di mana? Okey, sekarang ni saya ada dekat Pada Penawar lah, kat SSMI. Okay, sebab sekarang ni PKP, so jadi saya masih lagi berada kat sini. Kita harap 18 bulan nanti saya akan kembali ke KL lah untuk sama dengan tim balik lah. Jadi so far trainingnya diorang kat sana masih on lah? Dia training masih on. Maknanya saya ada pembantu kat sana untuk esensi dengan Coach Black lah. Cover sini je lah. Baik. So nanti kita akan tanyalah perkembangan lain bagi pasukan Malaysia 7 ni. Okey, bagi tajuk kita ni pada malam ni kita nak tengok basic of the rugby player. So malam ni saya percaya Coach Fifi akan share dengan kita apakah keperluan bagi seorang pemain, dan saya percaya coach akan share dengan kita pada malam ini kebanyakannya bagi versi 7 sebelah. Ya, mungkin nanti kita akan tambah-tambah lah, dan saya akan serahkan masa dan ruang untuk coach untuk terangkan. Saya rasa kita boleh teruskan. Okey coach, saya akan share slide sekarang ni. So kita mulakan dengan slide yang pertama, dan boleh nampak paparan ni? Boleh. Okey, baik. Teruskan coach. Saya akan sekejap je coach. Saya pin. Okey, boleh teruskan coach. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah Cikgu Suzli kerana jemput saya lah untuk sama dalam program Google Meet ni. So hari ni malam ni kita akan sharing sikit lah berkenaan dengan keperluan apa tadi? Keperluan pemain rugby. Pemain rugby kan. Basic pemain rugby. Okey, tapi malam ni saya akan lebih pada pemain 7 lah, sebab saya memang banyak terlibat dengan 7 punya team. So kita akan kupas kalau boleh sebanyak mungkin lah apa yang keperluan untuk seorang pemain 7. Okey. Baik. Okey, daripada slide yang saya share untuk malam ni, so itu adalah saya panggil satu position dia ataupun kita panggil job description untuk pemain-pemain 7. Yang pertama, dalam pasukan 7 ni kita akan ada loose prop. Maknanya loose prop ni adalah prop yang kita anggap prop yang paling ringan lah dalam 7. Maknanya dalam forward dia tak ada forward yang paling ringan. Biasanya position untuk loose prop ni biasanya kita boleh ambil pemain-pemain, biasanya kita akan convert pemain center untuk duduk dekat prop untuk loose prop ni, ataupun kita boleh ambil juga loose prop daripada flanker. Okey. Kebanyakan kita akan buat macam tu lah. Sebab apa? Kita nak body size yang lebih kurang sama dekat prop tu. Sebab loose prop ni kerja dia memang banyak. Terutamanya dia akan membuat banyak running yang laju lah sebab tepi. Kita anggap dia antara winger yang paling laju di sebelah forward. Sebab tu kita perlukan pemain-pemain yang laju. Maksudnya kalau saya ada seorang pemain winger yang laju, so saya boleh gunakan dia sebagai loose prop lah? Boleh juga. Kita tengok berdasarkan, tapi biasanya kalau dia bagus untuk duduk dekat tapi kebanyakan kalau pemain yang set winger, biasanya kita nak kena ajar banyak sikit lah tentang position dia, macam mana dia kena masuk scrum dan sebagainya kan. Tapi kalau kita ambil daripada player yang macam loose prop macam flanker, senang bagi dia dah ada basic untuk masuk scrum. So benda tu dia senang sikit lah untuk dia adapt dengan 7 ni, sebab 7 ni scrumnya tak banyak, dia sekejap je, dia tak macam 15, dia masuk just 2 to 3 second and then boleh dah keluar. So position dia banyak untuk loose play. Jadi waktu kalau boleh, kalau kita dapat maksudnya kalau kita dapat flanker yang laju,
lagi bagus sebenarnya. Lagi senang kerja untuk kita setupkan dia duduk dekat loose prop ni. Oh, okey. Seterusnya Seterusnya okey, untuk hooker, okey. Hooker pun sama kalau dalam 7 ni kita tak akan ambil hooker set 15 lah. Memang confirm kita tak ambil lah. So yang ni memang kita kena convert. Biasanya kita akan convert. Alright. So mungkin dalam position 7 ni kebanyakan kita boleh convert juga mungkin dalam position flankers ataupun kita convert daripada center. Right. Kebanyakan kita boleh convert. Okay. Ataupun kalau kita ada backline, center backline ataupun macam juga winger pun boleh sebenarnya. Okay. Tapi kita nak tapi kebanyakannya kita boleh ambil pada center ataupun sebenarnya center senang sikit. Sebab dia lebih kepada player yang akan bekerja dengan lebih maknanya dia ada bagus dari segi defend dan satu lagi dia kena bagus dari segi untuk tactical play. Sebabnya dia banyak bekerja untuk membentuk atau membuat decision making yang banyak di sebelah forward. Berarti kita perlukan pemain yang dekat dia banyak main peranan untuk create the game. Jadi biasanya create the game ni biasanya position dia dekat center. Ataupun kalau dekat forward mungkin player yang macam tadilah yang macam flankers ataupun tadi kurang panggil flankers lah. Okey. Dia kalau dapat center lagi bagus. Jadi kalau macam contoh dia ada size lah. Dia ada size kelebihan dia kat situ pun boleh main kat loose tadi lah. Kelebihan dia boleh main dekat loose tu juga. Okey. Kita tengok juga macam mana kita punya team position tu macam mana. Kita punya team semua player team kita lah. Okay. Next sekali. Next. Sweeper. Sweeper Okay, untuk sweeper ni biasanya kebanyakan kita akan ambil scrum half lah. Right? Tapi ada juga sweeper yang kita boleh ambil daripada fullback. Okay. Sebab apa? Biasanya sweeper ni dia akan banyak main peranan untuk control the game. Jadi biasanya yang banyak main peranan dekat belakang adalah scrum half dan juga fullback. Jadi dua pemain ni kita boleh terutamanya fullback kita boleh convert untuk jadi scrum half sebab basic dia just throw the ball dalam scrum dan dia akan kena belajar untuk throw the ball. Okay? Sebab dalam 15 ni, dalam 7 ni kita akan pakai sweeper untuk throw ball, untuk throwing ball, maknanya thrower pakai untuk line up. Kita tak ambil hooker tadi. Sebab hooker 3 forward kita tu dia akan buat kerja untuk line up, dia akan untuk lifting dengan jumper dan jumping dengan lifting. So kerja untuk throwing banyak pada sweeper. So kita jadi maksudnya kat sini dia as a fullback, dia as a scrum half. So position tu boleh lah kita convert. Memang sesuai sangatlah. Kadang-kadang kita boleh juga ambil daripada stand-off, tapi stand-off pun tengok pada keadaan macam mana. Kalau ada stand-off yang memang bagus untuk kontrol belakang dan biasanya kalau kita dah tak ada sangat, kita boleh convert daripada stand-off juga. Okey, baik. Okay, next Okay, tight hip prop. Okay, tight hip prop ni biasanya prop yang agak berat sikit lah. Okay. Maknanya position dia akan dalam 7 ni dia akan dia bukan berada paling luar bila defend atau attack, dia akan berada di sebelah dalam sikit. So dia akan banyak main peranan untuk winning the ball. Jadi position tight hip prop ni pun, kalau prop ni macam saya cakap tadi lah, kita akan cuba convert daripada center ataupun daripada flanker. Sebab kalau kita tengok yang tight hip prop bagi contohlah kalau dekat Asia ni, dia punya contohnya macam Japan tu, tight hip prop dia pun agak rendah, tak berapa nak tinggi kan. Dia ada dia tak ada nak terlalu tinggi sangat. Sebab tak tinggi pun tapi tak adalah dia tak rendah sangat kan. Tapi dia antara orang yang akan buat kerja untuk ni lah, banyak untuk banyak create game ataupun bukan create game, banyak untuk ambil game line, banyak yang akan buat hit untuk penetrate team, penetrate masa attacking dan juga untuk break line masa defend. Itu antara tugas-tugas. Kalau contohnya coach, kalau contohnya dalam tim Malaysia yang lepas tu macam Wan lah.
One Kalau ini saya tu. kalau type hop untuk sebelum ni kita akan ambil one tu. Oh. Kalau loose kalau untuk loose prop saya akan paling nak pakai sebelum ni saya pakai sidik kan. Itu antara loose Okay. prop sidik. Itu pun kita convert dari center pergi kepada loose prop. Macam one dia akan duduk dekat belah dalam dengan apang untuk buat kerja sebagai tight prop tu. Tugas dia memang banyak untuk jaga bahagian dalam lah. Untuk defend, untuk break the line, break the parking, itu antara tugas-tugas dia lah. Okay, baik, faham. Okay, seterusnya coach, fly half. Okay, kalau fly half ni biasanya kita boleh convert daripada stand off juga lah. Okay, convert stand off biasanya stand off, dan kita boleh juga convert daripada center. Right? Kadang-kadang scrum half pun boleh, tapi kalau scrum half ni biar dia duduk specialize dekat sweeper lah, sebab dia dah tahu peranan dia dekat sweeper. Kalau boleh, biasanya fly half ni kita boleh ambil daripada stand off, kita boleh ambil daripada center. Okay. Sebab dia banyak jenis, kita kena cari orang yang banyak untuk buat decision making, untuk attacking, masa attacking, dan juga banyak attacking dengan defending. Yang antara orang yang paling penting lah untuk dia organize the line. So kalau contoh kita ambil contoh macam Jerry Tuway tu. So Jerry Tuway tu dia lebih kepada sweeper atau fly half? Jerry Tuway dia sweeper usually. Dia banyak sweeper. Jadi sebab tu dia banyak berada belakang. Defending pun dia memang bagus sebab dia boleh baca defend. Sebab kalau kita tengok tugas Jerry Tuway ni, dia bila second line defend dia sangat bagus. The first line defend dia akan buat kerja untuk tackle. Dan tugas Jerry Tuway adalah untuk panggil jacker bola aja. Kalau kita tengok pada video dia sebenarnya memang tugas dia second line defend dia, first man tackle, second man dia akan sampai untuk apa? Untuk jacker bola. Itu antara tugas-tugas dia. Jadi sebab dia dah bagus, dia boleh baca line. Sebab tu dia banyak duduk dekat sweeper lah. Baik. Itu yang bagusnya kita buat Google Meet ni coach, sebab kita boleh share banyak perkara kan. Supaya kita boleh dapat kita kongsi dengan orang lah. Betul. Saya dapat nanti pun saya pun share dengan orang. Baik, kita teruskan coach. Alright. Okay, kalau center ni, center ni memang kalau center ni biasalah kita akan ambil pada center, dan kita juga boleh ambil daripada winger. Sebab biasanya tugas center ni lebih banyak untuk untuk create the game, maknanya dia akan banyak untuk break line lah. Break line, lepas tu dia akan cuba create untuk game, maknanya dia akan cuba break line dan dia banyak bagi space pada wingers. Itu antara tugas center. Dan masa sama juga dia kena communicate juga dengan stand-off untuk tukar game plan dalam masa yang tentu. Jadi penting untuk orang yang pandai duduk kat center ni adalah orang yang boleh baca cepat mungkin game plan team macam mana. Sebab apa? Kalau untuk defend dia yang paling penting. Sebab apa? Dia akan kalau kita nampak dekat Seven ni, break line berlaku banyakkan dekat center lah. So kalau kita ada center yang bagus untuk defend, so kita akan dapat satu line defend yang bagus. Tapi kalau kita backline center kita ada masalah untuk defend, so kita akan ada masalah yang banyak lah dekat Seven ni. Jadi ceritanya ni center ni is a good tackler lah. Yeah, he's good tackler. He's a good tackler. Lepas tu sebelum ni kita banyak pakai macam saya sebelum ni Seven kita kan kita ada Juki. Lepas tu kita ada pakai kadang putih pun akan duduk dekat center. Kat stand up kita ada dia antara orang yang banyak bagus untuk defend. Tapi kalau kita tengok dekat Wool banyaklah. Wool pun kadang dia akan ada tu kadang-kadang jarang sangatlah winger akan duduk kat center sebab tugas winger ni dia kebanyakan dia akan finishing je. Jadi dia tak akan banyak dia tak boleh nak create sangat game tu untuk line kan. So itu. Okay, baik coach. Next kali. Okay, kita next. Okay, winger. Okay, winger ni antara biasalah kita akan kena cari winger orang yang paling laju lah. Contoh kalau kenapa perlu sangat orang paling laju dalam padan ni, sebab Seven ni kalau kita tahu winger akan banyak main peranan sangatlah untuk habiskan larian untuk pergi try. So kalau kita ada winger yang betul laju, kalau boleh kita guna sebanyak mungkin winger kita tu. So memang kita kena ambil full
fully memang betul-betul winger. Kalau winger kena ambil betul-betul winger. Sebab finishing dia memang dia kena habiskan. Itu yang tugas dia. Oh, jadi kalau contoh kalau macam Carlin Ice tu. So dia 100 meter punya Olympic punya pelari. So kalau kalau kita tengok game tu, saya mula-mula ingatkan dia akan main winger. Tapi bila dia main dalam 7 tu, dia masuk ke hooker. Kadang-kadang dia main hooker. So apa pandangan coach kalau macam orang macam Carlin Ice tu? Carlin Ice ni sebenarnya saya tengok Carlin Ice ni sebenarnya dia bila dia convert, sebenarnya dia, position hooker tu saya rasa mungkin dalam keadaan yang dia nak memerlukan orang yang laju untuk buat larian di sebelah forward saya rasa. Mungkin masa tu tactical game dia nak ada seorang yang paling laju. Mungkin loose forward dia ataupun forward prop dia mungkin dah tak boleh nak ni kan, tak boleh nak beat. So dia cuba dia nak dapatkan seorang untuk duduk untuk dapatkan attacking sebelah forward. Mungkin saya rasa itulah antara tactical dia. Sebab kalau biasanya winger ni macam kali Ice pun dia convert daripada sprinter, dia convert main 7 sebab apa? Sebab dia nak dapat speed je. Betul. Balik bola pun kita tengok balik bola ke apa semua, tackle pun tengok memang out lah. Bila sekarang ni dah nampak pandai sikit. Kalau dulu saya rasa dia tarik baju je kan. Kalau lari pun break, tak ada set step, dia lari macam nak orang kan. Dia beza dengan Paddy Baker. Kalau Paddy Baker memang lain. Kita tahu dia. So, saya pun dah terbaca juga dari Paddy Baker tu. So dia pun mengambil masa tak lama lah untuk dia main ke 7 sebab dia memang dari backline NFL kalau tak salah saya. Dia pernah main game, jadi dia ada positifnya sikit. Dia dah pernah pegang bola rugby je lah. Jadi dia tahu ada running zigzag kan. Macam kali ni dia memang lari straight Betul. Baik coach, kita akan pergi ke slide yang slide yang kedua. Sekejap. Saya stop tadi. Okey, baik, kita akan pergi ke slide yang kedua. Sekejap coach. Okey coach. Nampak coach Okey. Jadi baik. Untuk slide kedua ni sebenarnya lebih pada detail lah. Detail. Detail. Jadi detail ni maknanya saya dah tulis kat situ. Maknanya list ni memang saya dah buat untuk current team yang sekarang lah. Okey. Saya dah tulis lah current team macam loose plot siapa saya letak. Saya akan letak Kessler, Anam Ucup ni antara saya punya loose plot lah untuk current team sekarang. So apa yang dia orang perlu buat, apa yang dia perlu tahu. So macam saya kata tugas dia apa, macam dia kena compete ball in the back end, mana dia kena, tugas dia mesti tangkap bola on the air. Itu tugas dia. Kalau bola ada bola tinggi from kick off ke, from receiving kick off ke, dia orang yang akan pergi dulu. Jadi ini lebih pada dia punya spesifik job apa yang dia patut buat dalam padang. So kalau contohnya kita lihat dekat slide ni dia punya compete the ball in the air, so receiving bola, banyak kerja dia ni. Banyak kerja. So dia kena faham apa tugas dia mana-mana. Jadi tak adalah kita nak, biasanya saya bagi macam ni, jadi at least player tu macam player sekarang pun kalau kita dah bagi macam ni, senang untuk dia tengok dan kita tanya je dia, apa tugas awak kat padang ni? Awak position apa? Okey. Satu saya loose plot. Saya loose plot. Coach, loose plot apa tugas awak? Kenapa awak tak challenge bola tadi? Body dia tahu, this not work. Kata, yelah, this your work kata. Takkan orang lain nak buat kerja awak. Orang lain ada kerja dia. So you have to do kerja dia settlekan kerja dia. So dia dah tahu. Lepas tu kita kalau boleh, player sekarang pun kalau tadi nak buat coaching senang. Kita bagi task kat dia orang, so awak balik baca, so balik saya nak tahu apa awak punya job. Okey. Saya tak adalah every time kita nak training kita kena explain juga kan. Jadi kalau saya anggap dia orang ni bila dah masuk, yalah mungkin sebenarnya benda ni bukan pada national team je, tapi untuk bawah pun lagi cepat kita bagi lagi bagus. Jadi di data national team saya tak payah tanya. Kalau saya patut tanya dia kenapa tadi tugas apa? Tugas saya coach. Dia dah jawab macam tu je. Dia dah okey. Tahu. Tengah dia kata, tak tahu saya siapa semua. Jadi kan biasa dalam padang kan ni biasa tak. Bola kick off tinggi, lepas tu sama ambil. Jadi
payah. Jadi kalau macam ni senang. Lepas tu Okey, kalau satu kaedah yang baik juga ni. Bagus tu satu perkongsian. aku macam Okey. lah. Jadi boleh Baik. Baik, kita teruskan. Okey. teruskan ya. Hooker. Hooker patut kata tadi, hooker ni penting sangat untuk kita dalam Seven punya forward sebab dia antara orang yang main peranan untuk create game dekat forward punya play. Maksudnya dia akan communicate dengan Steno apa benda nak buat dan dia juga kena communicate dengan forward dia apa kerja yang patut dia buat. Ini antara tugas-tugas hooker. Lepas tu kalau boleh hooker ni antara orang yang akan banyak, dia akan jadi macam kalau set 15 dia kita panggil pack leader kan. So dia akan jadi pack leader team lah. Antara pack leader lah. Kalau kita tengok dalam All Black siapa hooker All Black? Biasanya DJ Fox. So dia sudah DJ Fox. Tugas dia adalah untuk bantu team forward dia apa benda dia nak buat. Sebab tu kerja dia memang antara a lot of team jugalah dia kena buat juga tadi. Tu saya dah itu lah kita tengok breakdown Crusher, mobile player sebab dia antara yang benda penting lah. Penting ke peranan dia ni. Kalau contoh di pasukan yang bermain di Sukan C pada yang lepas. So hooker pada masa tu? Hooker pada masa tu forward kita ada Awel, kita ada Isel. Masih ada lagi dalam tim ni? Dalam tim ni kita ada 2 orang tu ada lagi. Sebab nak replay dia orang ni bukan kita dia based on experience jugalah jadi. Sebab apa kita nak dia orang ni, satu experience tu penting untuk dia untuk bantu yang muda sebab kita tahu ya tim sekarang saya kena create dari baru kan. So saya nak dia sharing the knowledge, dia transfer knowledge tu dulu, and then baru kita boleh create another 7 player yang bagus. So, sebab tu kita perlukan dia orang sementara ni. Tengok dekat mana dia boleh pergi. Untuk 4 year kalau dia boleh pergi, so carry on je lah. Tapi kalau dia dah boleh ada setempat dia nak stop, so kita dah ada knowledge yang dia dah transfer pada yang baru untuk dia tahu apa kerja dekat hooker. Sebab hooker ni penting lah bagi saya. Kalau tak ada orang yang bagus experience kat situ, kita takkan dapat forward play ataupun forward game yang bagus lah dekat forward kita. Betul. Itu satu pengalaman bagi pemain baru, kena cepat-cepat adapt kena lah. Cepat, memang kena cepat. Kalau tak nanti kita lambat nak dapat gameplay. Betul. Jadi kita akan lambat dapat gameplay tu. Okey, baik, seterusnya. Tight head prop. Okey, tight head prop ni dia macam tadi lah. Jenis orang yang besar-besar lah macam Wan Izzuddin dulu kan, macam jadi sekarang ni untuk sekarang ni sebab tu apa dia antara orang yang akan buat banyak kerja untuk break the line. Okey. So dia kena banyak untuk untuk crush untuk dia kena pecahkan pertahanan lawan lah. Pertahanan lawan ataupun kita punya racking tu kan untuk break the ruck. Itu antara tugas-tugas dia orang lah. Jadi kalau ada ruck apa semua, memang kalau dia dah ada, kita patutnya forward line dia patut biarkan. Kita tahu dah ini antara tugas dia orang. Jadi so kita dah ada bagi tugas dah. Suppose second man, kalau one ada, one kena break the line, second man sampai dia just untuk apa? Untuk menang bola, jackal bola. Jadi dia antara penting lah, antara orang-orang yang penting lah. Contoh kalau dia break the line, kalau tight head prop ni dia akan break line pihak lawan tu. So bila racking berlaku, biasanya berapa saat yang akan support daripada kawan? Kita harapkan kita dah bola mesti keluar dalam masa 3 second, 3 to 4 second je. Bila dia break the line, berlaku racking ataupun dia tackle kan. So second man sampai racking, bola tu mesti keluar dalam 3 ke 4 second je. Not more than that. Kecuali lah, sebab apa? Kalau the second man sampai itu start, forward juga kita punya loose forward, mungkin kita boleh bertahan lama sebab kita ada forward yang besar. Tapi kalau sampai itu sweeper, so kita harap betul juga. Yang third man tu, kita harap third man tu dapat sampai secepat yang mungkin untuk keluarkan bola dalam 3 second ke 4 second. Jadi itu antara, tapi biasakan untuk yang saya biasakan untuk 7 team national, kita biasakan dalam 3 second saja untuk dia keluarkan. Ruck down 1, 2, 3 bola keluar. So kita cuba dapatkan secepat yang mungkin lah. Lepas tu second man support tu kena cepat. Baik, kita seterusnya. Okey, ni sweeper ni penting ni.
Saya tengok So, Jerry Tuwe kat situ. okay. So ni antara sweeper wall yang antara saya yang saya tengok yang the best lah. Lepas tu saya kata Jerry Ya, Tuai, betul, betul. cikgu dia kata Jerry Tuai, yang ni pada ni Tomasi Kamar dulu dia pernah main dengan Tomasi Kamar. Lepas tu yang ni Justin Geduk yang main dengan South Africa ni antara player sweeper yang sangat smart. Dia tak hard tapi dia smart. Lepas tu kita kena get the sweeper player yang macam ni. So kalau yang macam coach kata dia tak hard tapi dia smart tu, apa keyword yang kita boleh bagi pada budak tu pun, apa keyword yang coach boleh tengok? Pada kalau budak kita nak kalau kita nak tengok pada certain budak itu, kita kena tengok thinking play dia macam mana. Thinking play ni maknanya decision making yang dibuat tu. Maknanya kalau kita dapat sweeper yang suka hit, kita akan hilang bola. Kita tahu dah dia tak besar, so kalau dia hit the certain, kalau dia hit forward lah, dia akan cepat hilang bola. Apa kita tahu dah badan dia tak besar, dia tackle one hit, ambil tackle pun dia tak boleh lepas, so dia akan hilang bola. So dia kena smart. So tugas dia sebenarnya bukan in certain part terdesak baru dia akan hit, tapi kalau dalam certain yang dia tak perlu hit, dia just deliver the ball untuk forward atau untuk center dia untuk buat the hit, dan tugas dia adalah untuk support play saja. Support play ada create game. Mungkin dia boleh pass, buat loop, pass, ataupun dia create game untuk scissors ball. Itu antara tugas-tugas dia. Ataupun dia hit, dia boleh hit tapi bukan untuk rak, untuk apa? Untuk commit dan pass saja. Jadi kalau kita dapat player sweeper yang macam ni, memang senang lah. Itulah, bukan senang lah, maknanya kita akan dapat gameplay yang bagus lah untuk dekat forward dengan back. Jadi keyword dia thinking play lah. Thinking player. Thinking player untuk sweeper sangat penting. Thinking player paling penting lah. Okey, baik. Kita teruskan. Okay, fly half. Okay, jadi fly half ni saya kata antara yang penting untuk smart player. Terutamanya dia mesti bagus dalam individual skill. Tapi maknanya dia perlu bagus. Banyak kebanyakan sekarang ni bagus dalam kicking, dalam kicking, punting apa semua kan. Dan satu lagi dia kena bagus untuk passing lah. Yang ada limpah dia mesti kena bagus. Okay, limpah dan dia kena dan dia boleh habiskan lah. Itu biasalah untuk habiskan sampai try tu, antara itu tugas dia lah. Tapi untuk create, dan dia mesti player yang able untuk tenang dalam keadaan pressure. Sebab apa? Bila ada tim yang bagus untuk defend, so pressure akan banyak pada tim kita. So certain player yang macam ni yang akan banyak membantu kita juga. Sebab apa? Dia boleh kick the ball untuk release the pressure. Dia boleh create the game, up and under game. Dia boleh buat sendiri benda tu dalam satu tempat yang memang kita tak akan jangka lah. Itu Flaha. Jadi Flaha ni macam saya pada sweeper, dia antara orang yang banyak akan membantu kita punya team lah untuk bagus dalam attacking dan juga untuk create line defense. Kalau kita tengok dekat slide ni coach, contoh macam Serevi tu. So apa kelebihan Serevi? Sebab kalau kita tahu Serevi pun pernah cakap dulu dalam dia punya dokumentari, dia antara pemain yang tak berapa tinggi. Jadi dia kena beat diri, dia kena cabar diri dia tu untuk dia sentiasa maintain dalam team. Apa pandangan coach kalau macam orang macam Serevi ni? Pada saya nampak Serevi ni yang saya nampak lah. Serevi ni sebenarnya dia banyak menggunakan kelebihan dia untuk create space pada orang lain bagi game itu berjalan dengan baik. Sebab saya rasa dia tak ada banyak sangat untuk break line, tapi dia banyak orang yang banyak create pattern tu. Sebab kadang kita tak boleh baca pattern dia. Apa dia nak buat kan. Dan kalau kita tengok bila dia create something play yang orang tak boleh baca dengan individu skill yang bagus, dengan set kaki dia, set step bagus, so kadang itu yang buat kelebihan yang banyak dia. Dia macam jadi tuai lah. Kelebihan dia banyak pada individu play yang sangat bagus. Dia ada thinking dia, lepas tu dia ada set step yang bagus. Itu kelebihan dia pakai lah. Jadi untuk dia create something bagi dia, walaupun dia tak tinggi tapi dia boleh dengan kelebihan dia bantu tim dia untuk
untuk pergi far jauh macam tu lah. Kalau boleh tak kita ambil kata kunci dia dekat sini, kalau macam fly half ni maksudnya individual skill jadi perkara utama lah to be a fly half. To be fast. Individual skill antara yang dia kena support bagi saya. Handling pass, lepas tu decision making, lepas tu dia lah kaki setting, itu antara individu yang kicking ball, dia kena polish banyak benda-benda macam tu. Baik. Okey, kita teruskan untuk posisi seterusnya. Okey, center. Okey, macam saya cakap tadi, center ni kebanyakannya akan banyak untuk break the line lah. Kalau dia tengok sini pun banyak ni kerja dia ni. Banyak kerja dia. Okey. Tapi sebenarnya dia berkait je tadi. Cuma kita nak kena, saya juga je explain bagi dia faham apa yang dia nak buat. Macam group handling passing dia antara memang kita tahulah. Pace. Maknanya running pace dia bagus. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya dia berupaya untuk break the line dan dia boleh continuity bola tu. Lepas tu kalau kita tengok 15 punya player, lepas tu orang kata Sonny Bill tu bagus. Tapi mungkin Sonny Bill bila dia main 7, transisi ke 7 dia terlalu cepat. Mungkin lepas tu kita tak nampak impact dia. Sebab dia nak dalam masa 1 tahun dia nak main untuk Rio sebenarnya sebelum ni transisi dia cepat sangat. Kalau dia diberi masa untuk 2 tahun dia akan jadi support saja. Sebab apa? Baru dia boleh faham sistem 7 tu. Sebab sistem 7 dengan 15 lain. Kita tahu 7 ni banyak lebih pada running pace, running to gap. Bila dia nak offload, bukan langgar tu offload, dia kena faham macam bila dia boleh offload, bila dia nak kena simpan bola. So dan Sonny Bill dia tengah untuk dapat sistem tu, tapi tiba-tiba dia dah kena main dia. Sebab tu dia bukan bagi saya satu shot jugalah. Sebab dia pun tak dapat series yang bagus. Dia main pun dalam 2-3 series je kan. Belum dia pergi dia. Betul. So tapi bila kalau kita nampak dalam 7 punya game World Series, kita nampak ada player yang betul-betul dah main 7 lama, dia boleh nampak, dia boleh dapat. Tugas dia adalah langgar dia banyak offload dia. Terutamanya Fiji ni kan. Handling ball dia bagus. Dia create, tugas dia bukan, dia tahu dah, dia bukan langgar sahaja, tapi dia langgar dia tahu dah apa continuity selepas tu, kerja selepas tu. Itu kan tugas center. Macam Gusti katalah. Untuk defense pula memang dia penting lah, sebab defense ni kalau dia tak bagus, orang akan banyak break line. Dekat tempat dia. Tempat dia lah. Jadi betul kata di antara orang yang kena bagus jugalah untuk defense. Jadi kalau kita tadi sebut mengenai Sonny Bill, Sonny William, so dia pun asalnya dari rugby league main. Dia main rugby league, kemudian transisi kepada 15, kemudian kepada 7, kemudian banyaklah dia punya variasi yang dia main kan. Bagi saya tu macam satu galakan lah kepada pemain-pemain muda sebagai contoh, idola kan. Jadi pemain seperti dia tu macam mana kita nak jadi macam dia? Bagi saya macam tu pula lah. Jadi macam satu perkongsian dari coach, mungkin sebab dia punya transisi dia sekejap sangat kat 7, so kita tak dapat nampak impact dia. Tapi impact dia dekat 15 tu memang kita tak nafikan lah, sebab dia memang king of load, memang cepat. Memang macam ni. Sebab kalau kita tengok dia main rugby league sebelum tu, saya tengok video rugby league dia, memang dia daripada umur 20 tu dia rugby league dia memang dia banyak, dia dah start untuk hit dan dia offload bawah. Jadi dia dah tahu dah dia akan banyak impact. Cuma beza dia tak ada laki kan. Yang lain memang impact untuk 15 tu dia dah ada. Sebab tu bila dia transfer ke rugby league, rugby union, dia sangat bagus bila dia hit dan dia tahu dah space tu dekat mana. Betul. So kita seterusnya. Okay, winger. So kita winger ni penting lah. Sebab tu kalau dalam kita punya scene pun dekat Malaysia punya scene, kita orang kata memang kat Malaysia ni orang kata size doesn't matter, tapi sebenarnya bila kita pergi untuk Asia punya tournament, bukan C kalau C saya rasa kita boleh consider lagi, tapi untuk Asia punya tournament, dan kalau kita cuba untuk masuk, at least kalau kita cuba untuk masuk qualifying dekat Hong Kong untuk World Series, kita ni wingers yang memang lebih kurang besar dengan center kita.
Sebab apa? Impact dia sangat bagus. Kalau kita sebab apa tujuan dia bukan saja boleh habiskan, tapi dia juga mesti ada wingers yang boleh stand. Walaupun dia kena hit, tapi dia boleh stand untuk apa? Untuk offload the ball. Dia boleh continuitykan bola tu balik ke dalam sistem untuk attacking ataupun kalau defense pun sama, dia perlu bekerja keras. Sebab apa, kalau kita tahu, kalau dia dapat jumpa Perry Baker yang tinggi, satu winger yang tinggi, macam mana dia nak defend kan? So dia kena ada stay at least space. Okay. Kita bukan nak tinggi sangat, tapi at least kita akan dapat winger yang setara dengan center kita, supaya dia dapat communicate dengan bagus dengan center, supaya dia boleh terima impact dan juga boleh bagi impact. Dalam masa sama mungkin juga kalau ada injury di forward pun dia boleh pergi kepada kalau kita terlalu kalau macam Cikgu Zai tu lah yang tiba-tiba kalau I pergi main prop kan, mungkin masa tu kita dah tak ada forward yang boleh main, so dia orang pun boleh transfer untuk duduk kat situ, jadikan prop untuk kita fastkan play dekat sebelah forward untuk tactical play. Kalau kita tengok pun, kalau saya suka tengok ni South Africa punya winger tu, Syabilus Natlah tu, tengok berapa ringan sangat dia lari. Dia tak besar tapi dia tak adalah kecil sangat, tapi dia punya space, dia punya terima hit. Saya rasa macam mana kalau tengok pada body dia, kita nak kata tak adalah dia betul muscular besar gila babi kan. Tapi sebenarnya mungkin dia dah biasa dengan high intensity game yang macam tu dekat South Africa. Kalau kita dapat high intensity game yang macam tu, mungkin kita pun akan dapat tim yang bagus. Tapi cuma itu yang perlu kita create tapi benda tu kena create daripada bawah. Kalau kita akan dapat player yang bagus daripada bawah, kita pun akan dapat player yang bagus lah untuk the certain, untuk represent kita punya country ni kan. Sebab kebanyakannya mungkin di South Africa dia punya game intensity dia dah sangat baik lah, dia dah biasa kan. Betul. Betul juga tu. Bila kita dekat Malaysia ni ada satu tournament yang konsisten dan juga intensity yang sangat diperlukan kepada pasukan kebangsaan, dia sangat membantu lah nanti. Betul juga tu. Betul. Kita akan pergi ke slide seterusnya. Sekejap ya. Okey. Slide seterusnya sekejap. Internet ni kadang-kadang gitulah. Tak apa. Kita tunggu sekejap. Okey. Okey, baik. Saya besarkan. Okey, baik. Ya, ni so yang slide ni just saya nak sharing lah apa program yang kita buat dekat ASN dengan MSN. Baik. So ini squad yang kita cuba bentuk lah untuk 2026. 2026 ni untuk Sukan Asia ke? Sukan Asia usually. Sebab target kita Sukan Asia 2026 adalah kita nak dapatkan pingat di Sukan Asia 2026. Sebab kalau ikut sebenarnya kita kena ada top 3 lah. Kalau top 3 ni, kalau dekat Asia ni biasanya kita tahu nombor 1 Jepun, nombor 2 Hong Kong, nombor 3 Korea, okay, dan nombor 4 adalah Sri Lanka ataupun China lah. Tapi kalau Sri Lanka dengan China sebenarnya dah tak jauh sangat dengan kita. Kalau kita punya ni, okay. Cuma yang kita nak kena betul-betul prepare adalah 3 tim yang kat atas lah, Jepun, Hong Kong dengan Korea lah. Lepas tu kalau kita nak menuju ke 2026, kita nak kena buat ada top 3. Maknanya kita nak kena kita nak kena start almost 2 tahun sebab ni kita nak cuba untuk dapat consistent winning dengan 3 tim ni lah, mana-mana 3 tim lah. Saya pun nak kata Jepun tu payah juga kan. Ya, betul. Jepun mungkin saya tak tahulah cakap macam mana, tapi untuk Hong Kong dengan Korea mungkin kita akan ada sikit lah. Sebab kalau ikut pada professional league yang betul-betul, kita boleh nampak Jepun saja ada professional league yang memang ada. Kalau bila Barrett pun main Liga Jepun, jenuh lah kita. Betul. So kita harapkan 2 tim Korea dengan Hong Kong ni kita akan dapat beat lah dalam masa 2 tahun. So kita akan cuba buat dia dalam kelompok 3 terbaik.
So this is orang kata ini target untuk pasukan negara lah. Pasukan negara kita. Saya pun rasa bertuah juga untuk dapat tengok apa yang coach buat untuk pemain-pemain negara lah. So bagi Sukan Asia yang lepas, kita berada di tempat ke-5. So kita kalah kuarter dekat kita kalah kuarter dengan Korea. Okay. Saya tak ingat skor dia 30 lebih kot, 37 ke macam tu lah. So dalam keadaan pengalaman Sukan Asia waktu di Indonesia tu, so apa yang coach nampak? Waktu kita tak sangka pun kita dapat nombor 5 ke macam mana? Sebenarnya kita tak menjangkakan sebabnya target kita 2017 kan. Kita sebenarnya setahun selepas tu sebenarnya di Sukan Asia tu kita tak ada kata kita nak ada target. Tapi disebabkan kita dah start, kita dah nampak kesinambungannya, kita cuba sebenarnya dapatkan target. Kita letak target nombor 5 juga sebenarnya. Memang kita letak target nombor 5 je tadi. Memang kita capai lah. Cuma kita tak sangka kita bermain dengan baik di masa penentuan tempat kelima dan keenam di masa lawan China. Ya, saya ada juga menonton ulangan tu. Memang puas hati lah tengok dari segi defending line waktu lawan dengan China tu. Ya, jadi sebab tu puas hati tu saya pun memang malam tu memang saya rasa the best defend lah dia orang main. Tu je. Saya kata tak sangka dia boleh defend almost dalam 4 minit yang terakhir, 3 minit terakhir tu sebagus tu. Kalau kita nak kena pressure kan. Jadi bagi tadi pun 12 berapa 12-7 saya rasa kalau dia try tu memang dia menang lah. Kebetulan waktu tu pun ada pemain dia yang kena kat kuning kan? Ya, dia ada pemain dia seorang kena kat kuning. Betul. Jadi kalau contohnya coach, kalau dekat Sukan Asia di Indonesia tu kita dah nampak impact dia. So saya pun doa lah supaya kita punya Sukan Asia di Nagoya ni akan dipanggil mencapai target lah. So sebab kita nak tengok ke belakang sedikit lah, maksudnya apa yang coach dah buat. Contohnya waktu kita nak coach bawa tim di Indonesia untuk kelayakan Asian Series tu. Kita jadi Johan. So apa yang coach nak kongsi dari pengalaman di Asian Qualified tu? Masa di Asian Qualifying tu sebenarnya sebab satu lagi yang saya nampak adalah saya dah maknanya saya dah familiar dengan game team yang macam Thailand, team yang Singapore. Saya familiar. Jadi saya tahu pattern dia macam mana dan macam mana kita nak counter bila dia orang attack dan macam mana kita nak counter dia punya defense line. Itu antara yang saya ni lah. Yang saya boleh bagi saya nampak lah kan. Kelebihan kat situ lah, dah biasa. Sebab tu kalau kita nak buat benda tu untuk Sukan Asia pun kita kena biasakan macam tu. Kita kena buat daripada kelompok yang sama. Lepas tu bila di Asia qualifying untuk Asia Series tu kejohanan tu memang saya memang confident. Bukan saya nak ni, tapi saya kena letak confident tu untuk saya masuk ke final sebenarnya. Sebab kalau saya tak letak confident, saya susah untuk plan game. Itu cara saya. Jadi bila saya confident, saya tahu saya nak dekat apa. Saya tahu nak plan macam mana. So saya confident saya adalah aku confident masuk final. So saya tahu apa plan saya. So masa final tu saya rasa it's a 50-50 game lah. Kita tahu lah final 50-50 game. Sebab lawan Singapura lah. Lawan Singapura. Kita tahu dia akan, mungkin dia pun akan ada baca game kita, so dia akan jadi 50-50. Cuma menuju ke final tu itu adalah proses lah. Jadi bila ke final tu saya rasa we play better. Kita main bagus. Ada certain part yang kita tak main bagus, tapi dalam the last part tu kita dah counter balik apa yang kita tak bagus untuk kita benang balik dengan Singapura tu. Sebab dalam game tu kalau kita tonton semula di YouTube, kita dapat tengok counter attack dari bawah tu. Dari bawah lah tu. Dia pun dia orang pun individual player tu pun penting juga kan. Sebab dia orang ada self confident untuk buat benda tu. So benda tu pun kena ada pada player. Sebab tu player bila play the game, dia kena ada satu self belief yang dia orang kata aku ada specialize yang aku ada. So aku kena throw in, aku kena throw out kat padang tu. This not bukan simpan. Kadang certain player kita tengok masa training bagus, tapi bila game dia tak boleh nak buat apa.
Dia tak Oh, confident betul, untuk betul, buat. betul. Betul, Sebenarnya betul, betul. dia jangan takut salah atau tak. Dia buat je dulu. Apa akan jadi sebab tu, barulah kita proses untuk kita betulkan dia. Baik, baik. Kalau you want to be the good player, you have to throw in dalam training dan juga you have to throw in masa game. Jangan takut untuk rasa salah dan rasa buat tak betul. Coach akan betulkan, jangan risau, itu standard. Coach marah ke apa semua, tapi still lagi kita cakap benda yang apa untuk kebaikan dia. Tapi player, you have to be confident dengan apa yang awak nak buat, dan bila kita salah, kita cuba untuk counter dalam masa yang sama untuk kita betulkan balik apa yang kita salah dalam game tu. Itu player yang apa, dia akan macam tu lah. The good player, he always learning from his mistake lah. Maknanya kalau dia buat itu, kita akan dapat result yang bagus lah. Okey, baik Coach. Terima kasih, satu perkongsian yang baik. So kita teruskan pada slide ni Coach. Okey, kita lihat slide kedua. Okey, yang ni tak apalah, yang ni saya just program ni terdiri daripada berapa. So kita tengok kita ada 20 atlet sekarang dan kita ada 5 management. Dan memang kebanyakan 15 pemain tu adalah pemain yang berumur bawah 22 dan kita hanya kekalkan 5 pemain senior lah yang daripada program yang lepas lah. Okay. So ni tak apalah ini. Okay. So untuk program 2026 ni kita dah collaborate dengan ASN. Apa benda yang kita nak throw in pada player kita, maknanya apa yang kita nak dia belajar. Sebab sistem player kadang dia tak tahu sebenarnya. It's not about training dekat padang je. Dia kena start dengan dia punya proses. Maknanya apa yang patut dia buat. So kat sini kita nak dia start dengan strength conditioning. So dia kena tahu macam mana nutrition pemakanan dia kena tahu dari segi psikologi dia tak kat mana kemampuan psikologi dia kat luar padang dan dalam padang. Lepas tu macam mana dia nak rehab untuk diri sendiri dan dia comeback untuk game. Dan performance analysis macam mana dia boleh belajar untuk tengok game dan belajar untuk dia improve. Dan last kali kita nak jaga ajar dia dalam setempat bukan hanya main rugby tapi dia boleh bantu untuk lifestyle dia. Maknanya rugby ni membentuk karakter lah. Dia bukan just untuk main rugby lepas tu lari. Dia akan membentuk karakter dia dalam hidup dia, dalam proses education dia dan juga dalam nanti bila dia dah kerja nantilah dia tak main lagi dia sebab tu. Jadi sport science tu memang membantu lah. Kalau kat sini kita tengok sport science tu, sains sukan tu membantu dalam perkembangan pemain tu dan juga untuk lifestyle dia selepas bermain rugby. Ya, betul. Okay, baik. Okay, baik. So ini yang saya buat. So the first thing adalah dalam program sekarang tu banyak kita buat start from conditioning punya program lah. Pada 6 bulan yang lepas kita banyak buat conditioning, maknanya kita start untuk conditioning dulu. So banyak lebih pada program untuk conditioning. Sebenarnya ni pun boleh start juga dekat sekolah juga. Jadi tak pentingnya dekat national je. Maknanya kita boleh start conditioning ni slowly. Sebab kalau kita nak tengok visi program sekarang pun kita tak ada game kan. Kita tahu tapi mungkin kita harap dalam 2 bulan lagi mungkin kita akan dah ada game. So dalam proses 2 bulan ni atlet pemain sendiri pun boleh start untuk buat conditioning. Kalau dia tak pergi gym pun dia boleh buat conditioning on body exercise ataupun body weight saja, tak ada masalah. Tapi yang penting body dia conditioning dia boleh buat sendiri. Basic dia boleh buat. Kalau kita nak teruskan macam saya buat, saya memang ada esensi punya program lah. Dia akan draft program, so kita akan bincang dengan saya, so kita akan draft apa yang sesuai untuk setiap atlet. Okay. Jadi kalau contoh esensi ni untuk pemain forward dan backline tu dia dah diberi. Ya, kita dah beri. Dia mana dia orang ni dah ada dia punya conditioning program sendiri. Maknanya dia bukan sama. Macam saya sweeper, saya akan buat benda ni. Saya tak akan buat yang melibatkan. Jadi dia akan ada, kita akan buat secara individu. Itu yang kita buat dekat MSN sekarang. So dia akan ada dia punya plan-plan. Direct dekat dia orang je. Dia ada sistem lah. Dia ada sistem dia, kita bagi team builder kat dia orang. So dia akan tengok. Masa game dia dah tahu dah dia nak buat apa. Jadi kita just monitor je. Kali kita lebih pada karir dia orang. Okay, ini tu gawat, tak perlulah saya nak cakap. Ni angkat berapa nak kena tengok. So kita tahu dia tengok program, dia tahu nak buat jalan apa. Okay. Mungkin, tapi untuk national baguslah. Tapi untuk bawah, maka kita kena conduct lah. Tapi untuk national, yang bawah kena conduct. Cuma yang atas ni, kita dah treat dia as a professional lah. Itu yang saya tengah
cuba dia orang belajar untuk be a pro, be a pro lah. Jadi kalau kat sekolah ni kita terpaksa menitik beratkan keselamatan lah sebenarnya. Betul juga. Kalau kat Jadi sekolah kalau ni lebih lain je. betul. Tapi sekolah dari segi esensi sebenarnya ni penting. Kalau kita tengok dekat Astro tu, kalau sekarang ni Rugby Pass punya siaran tu, kita tengok apa yang dibuat di New Zealand, di Australia punya sekolah. Mereka memang akan buat program esensi ni dari awal. Tapi di Malaysia ni mungkin tak biasa, benda tu tak dibiasakan. Jadi semua jurulatih patut menekankan perkara ni sebelum dia terus pergi ke padang. Bagi saya lah, pendapat saya. Itu betul sebab benda tu sebenarnya betul kata conditioning atlet sebelum kita start padang sebenarnya sangat penting. Kalau kita terus throw in dia orang kat padang, akan ada banyak injury. Macam Cikgu Zia kata betul baguslah, memang itu yang patut kita buat. Kesilapan kita banyak dekat situ lah dulu. Kita banyak lebih pada padang training kan. Tapi sebenarnya kita tak nampak atlet dia macam bila dia cedera, dia akan lama. Bila conditioning badan tak bagus, bila dia injured, kesian. Sebab apa dia akan recover lambat. So kita kesian dekat dia sebab apa dia terpaksa berada dalam injury tu lama. Sebenarnya kita nak elakkan benda tu lama. Kalau dia dah conditioning bagus, injury dia tak akan makan lama. Mungkin dia akan ambil seminggu 2 minggu, so dia boleh comeback untuk training balik. Dan kalau sikit je, kalau tak ada conditioning bagus, pergi ke padang, main 1 hari tapi injured dia sampai 3 minggu, sebulan lah. Lepas tu baru sibuk datang balik. Sebab bukan sibuk, dia terpaksa datang balik lambat. Jadi kesian lah kat dia. So kita pun nak kena macam Cikgu Zia tu lah, penting lah tu. Baguslah kita nak kena ada tu. Okay, coach. Next ke apa ni? Next. Okay. So ni antara ni training program yang saya set up lah. Maknanya untuk Sisman kita buat training ni apa, kita fokus on hypertrophy training. Hypertrophy ni biasanya untuk pembesaran muscle dengan create strength punya training lah. So dalam masa sama juga ini masa 6 bulan. Kita target 6 bulan tapi sebenarnya dia boleh pergi dalam 7 atau 8 bulan. Tengok pada adaptation player tu. Adaptation player ni berlainan. Kalau ada certain player dalam masa 2 bulan 3 bulan dia boleh adapt dengan training program dia. Tapi ada juga atlet ambil masa sampai 4 bulan 5 bulan baru dia boleh adapt. So dalam masa tu proses dia banyak. Satu proses dia ada atlet dia akan injured. Okay. Buat strength program dia akan injured. Lepas tu dia akan come back. So dia akan ambil sebab body dia tak biasa dengan training tu. So dia akan ambil adaptasi badan dia pada training tu akan ambil. Tetapi bila dia dah adapt, kita buat apa training selepas adaptation tu pun memang akan tak ada masalah pada kita. Okay, baik. Okay, next. Okay. Ni contoh ni contoh ni testing. Maksudnya bila saya buat bila dalam masa kita buat strength, kita buat strength conditioning, kita akan ada testing. Tujuan dia kita nak tengok progress dia. So ni program ni testing ni kita buat untuk anaerobic, maknanya dia punya aerobic system lah, macam mana dia dapat. So kita yang ni kita panggil 40 meter prospect decline test ni macam RSA lah. Dia lari tu. Ni antara testing program, tak apa jadi cikgu boleh tengok. So next nutrition. Nutrition. Rasa nutrition ni antara part yang paling penting sebabnya bila kita training nak makan apa? Kadang training betul lah makan tu betul, tapi masalahnya makan tu tak membantu untuk pembaikan tisu yang dah digunakan. Jadi itu yang pentingnya nutrition ni. Jadi kalau lepas makan, masa training nak makan apa? Orang kata makan pisang. Biasa untuk training je, tapi selepas training apa nak kena ambil? Intake apa nak kena makan? Karbo apa nak kena ambil? Protein apa yang nak kena makan? So setempat macam tu yang kena. Dia kadang orang kata makan makanan tambahan kan, orang kata ni tak buat suplemen lah. Sebenarnya suplemen patut orang panggil suplemen, makanan tambahan, tapi yang paling penting adalah makanan yang kita makan hari-hari. Sebab apa pada tu yang kita makan hari-hari, suplemen ni just tambahan untuk
tambah sedikit bagi apa yang tak cukup. Bukan jadi makanan rugi hari-hari kita nak makan. Maknanya lepas training, kalau makan, dia ni tak makan sikit tapi makan supplement je. Dia tak akan membantu je kan. Betul. Konsep tu kena betulkan lah. Konsep tu. Kadang dia orang makan, lepas training, okey aku makan ni lah, tak apalah, dah minum protein pun semua. Nasi makan sikit, tak apa, aku dah minum protein tadi. Itu satu konsep yang salah lah. Makanan yang biasa kita makan tu penting. Sebab supplement ni ada tambahan saja atas sebab daripada kita makan tu dah ada protein, dah ada karbo, dah ada serat, benda-benda macam tu akan membantu untuk kita punya pembentukan tisu yang kita dah guna untuk training. Baik. Sebab benda supplement pun mahal, tak semua orang nak beli. Betul mahal harga dia. Okey, baik, kita next Next. Okey, untuk psikologi penting sebab psikologi psikologi mental ni biasa mental. Yang saya nampak adalah bila kita terutamanya masa psikologi masa training. Kenapa saya kata psikologi masa training? Sebabnya psikologi masa training dia penting untuk dia adapt dengan training program dengan cepat. Kalau dia mental lambat, mental down, angkat berat sikit, tak boleh lah. Tak nak. So dia benda tu akan melambatkan dia untuk dia catch up dengan orang lain. Dia bukanlah. Okay. Dan satu lagi psikologi untuk kita dalam certain game lah. Mungkin masa training, satu lagi psikologi masa game. Kalau psikologi masa game ni biasanya macam yang saya duduk dengar yang coach Coach Z kan. Coach Z tu cakap tu kan. Itu antara psikologi game yang dia terangkan itu baguslah. Betul. Coach Z. Coach Z juga penting lah. Untuk player kita dapat dia psikologi yang betul untuk dia berada dalam sukan rugby. Okey, yang bawah ni coach, injury management ni macam mana kalau seorang pemain biasanya kalau budak sekolah ni? Okey. Kalau budak sekolah ni cadangan coach. Untuk setempat yang bawah ni biasanya kalau ada injury, yang first adalah macam mana dia react untuk apa yang perlu dibuat. Contohnya kalau dia ada injury, tisu dia sebenarnya cepat untuk sembuh. Tapi dia mesti pastikan dia betul-betul sembuh untuk dia betul-betul rehat, sembuh dan boleh start. Kadang serta-serta pelajar kita ni dia sembunyikan kan dia cakap. Dia kata, okey coach, kita faham kita nak pakai dia, tapi setempat kalau kita rasa injury tu boleh merumitkan lagi ataupun meparahkan diri dia, so kita cuba rehatkan dia dulu. Sebab kalau tisu yang kalau bawah under age ni biasanya tisu dia tak strong macam dengan tisu senior player. Okay. So benda tu yang kita nak kena monitor. Sebab tu kalau kita tak boleh, kalau dia tak pandai monitor, so kita nak kena bantu dia orang untuk monitor. Sebab saya nampak ada certain player yang bagus tapi masih lagi macam age school. Dia injured masa MLSM pun semua, and then dia comeback, dia terlambat sangat comeback. Sebab apa? Sebab dia tengah injury pun dalam 2-3 minggu dia injury, dia training. Sebenarnya tu akan berulang lagi. Sebenarnya dia is good player tapi dia paksa diri dia untuk go for training. Sebab apa? Dia nak main. Benda ni yang kita nak kena monitor. Sebab kalau dia is good player sebenarnya masa dia lebih panjang lagi. So kita kena bantu dia untuk dia faham konsep, untuk dia rehab dan untuk dia comeback macam mana. Baik. Okay. Next, ni perkara performance analysis. Jadi untuk performance analysis ni biasanya sebenarnya antara yang patut ada lah sekarang. Bukan mungkin dekat sekolah kita tak mampu, tapi untuk certain kelab sebenarnya kalau kita tengok antara benda yang paling penting untuk kita repair ataupun kita improve kita punya team. Sebab saya nampak kita banyak ketinggalan pasal performance analysis ni. Kita tak ambil berat sangat. Kita sebab dulu kita tak ada macam ni. Masa kita main dulu kita tak ada
tak ada video kan. Tapi Maksudnya tak sekarang ada pendedahan. tak ada pendedahan. Kita tak tahu. Tapi sebab kita dulu main, kita tak diberitahu. Okey, kita tak pernah pun ada video tunjuk kat atlet adat kita dulu. Kau main macam ni, kenapa kau main macam ni, kenapa? Kita tak ada dulu. Tapi sekarang kita dah ada kemudahan tu dengan senang. Kita dah ada, boleh ambil daripada, ada kawan-kawan kita yang buat live streaming. So kita boleh ambil walaupun tak nampak tengah sangat, tapi at least kita ada video yang boleh kita belajar dan kita cuba untuk analyse apa kelemahan kita, dan juga kita boleh kongsi dengan atlet. Walaupun sekolah, tapi saya rasa kita boleh terang secara detail dari segi ni. Jadi dia orang boleh tengok apa yang patut dia buat, apa yang boleh dia betulkan. Saya rasa lagi bagus. Sebab atlet sekolah ni, kalau dia tengok gambar dia berlari dalam padang, dalam video, lagi dia seronok. Aku lari macam ni. Padahal kita tak nampak pun dia pernah lari macam mana dia. Betul. Saya setuju. Jadi kalau kita cakap awak ni lari tak betul, dia tak percaya. Padahal ada aku kata lari betul lah. Ni awak tengok lari macam mana. Jadi dia, tapi maknanya dia two way communication. Jadi macam sama pun kita boleh interact dengan dia, apa patut dia buat. Okey, baik. Untuk yang performance lifestyle ni macam mana? Performance lifestyle ni macam saya cakap tadi lah, macam kita nak dalam lifestyle dia orang ni, terutama dekat sekolah pun, ada certain dia tak nampak Rabi ni sebenarnya membentuk apa. Maknanya sukan tu membantu dia untuk jadi apa. Kadang-kadang dia kata ada certain parent pun dia tak setuju kenapa dia main rugby, kenapa dia injured lah apa. Tapi sebenarnya kita nak tahu kita orang, rugby ni bukan saja just as a game untuk main balik langgar apa tu ni. Certain game yang kita nak buat karakter dia untuk dia pergi lebih jauh. Lepas tu performance lifestyle ni maknanya dia akan, rugby tu akan bantu dia mungkin dalam education dia, dan juga kita panggil apa ni, dia punya karakter. Lepas tu dalam masa yang sama dia akan jadi, kalau dia dah bagus dalam rugby, dia juga akan mungkin, dia pun juga kebanyakannya bagus dari segi biasalah ni, kalau sekolah ni dia nak dia bagus dari sasiah juga lah kan. Mungkin kita boleh ambil contoh pemain dari coach sendiri Goncang. Warul Hafiz tu. Okay. Kita nampak karakter dia daripada dulu pun dia main rugby, lepas tu dia main bola kejap, and then dia back to rugby kan. Sekarang dia dah jadi coach untuk AMD. So dia dah dapat belajar banyak benda. So sekarang ni dia boleh bawa benda tu untuk dia punya coaching pula. So benda macam tu banyak bantu dia orang lah. Betul. Baik coach, kita next. Untuk tim ni memang satunya, untuk tim saya Rimau ni memang saya terapkan dalam banyak lah. Mana untuk kita berterapkan 4 perkara ni. Satu, tim kena tahu apa culture budaya dalam tim kita. Maknanya dalam tim rugby, dalam Seven ni, dalam Rimau, tim culture kita adalah tim culture dia, maknanya everyone kena ambil tahu pasal masing-masing. So kita just kena ambil tahu caring. Okay. Macam expectation, semua tim, everyone kena tahu expectation kita kat mana. Bukan saya je cakap kita nak menang, kita dapat pingat sekat Asia. Okay lah coach, kita dapat pingat berarti dia aku training, tapi dia tak ada expectation dia. Kat mana expectation team dia. Jadi performa dia tak akan, kalau dia tak ada target, dia tak akan bantu dia untuk bantu diri dia, dan juga boleh bantu tim untuk pergi capai target tu lah. Okay. Dalam masa sama juga saya banyak buat one-on-one session. Okay, one-on-one session ni maknanya lebih pada saya akan jumpa dia orang sebulan sekali ataupun sebulan setengah sekali untuk kita jumpa dan tanya. Lepas tu kita terang apa performance dia, cakap mana dia berada sekarang. Yang kedua, kita akan cuba selidik apa masalah dia, apa yang perlu kita boleh bantu dia. One session ni memang sangat penting juga sih. Sebab kadang kita tak boleh nak tahu. Kalau kita tak buat one session, kita tak tahu apa masalah atlet ataupun student kita. Kita nak buat macam tu lah. Sebab tu saya banyak buat one session ni. Okay. So yang keempat adalah banyak pada individual position lah. Maknanya dalam game, macam saya cakap tadi lah, dia kena tahu peranan dia. Sebagai duduk dalam tim ni, apa peranan kau. Mungkin dalam peranan untuk game, tapi dekat luar pun apa peranan dia. Kita dah lantik
Ini akan jaga apa. Jadi dia ada peranan dia masing-masing lah untuk tim. Baik. Satu perkongsian yang baik juga ni. Okay, kita next Coach. Okay. So ini individual test lah, maknanya ini test yang kita orang buat untuk T7. So kita ada strength test, kita ada aerobic test, kita ada anaerobic test dan kita ada body composition. Body composition ni kita nak check dia punya body improvement, maknanya daripada fat ke muscle, benda-benda macam tu, jadi kita keep on progressing. So ini report yang perlu ada pada T7 lah. National. Tapi kalau benda ni dah boleh buat untuk bawah pun bagus. Boleh apply, tak ada masalah. Nak apply 1-2 pun tak apa, tak sedia kena apply semua kan. So kita pick dulu yang mana kita nak boleh, yang boleh cope dengan kita punya team. Baik. Dengan keperluan team kita. Okay, ini untuk saya punya plan dekat Padang. So apa yang nak tahu? So dalam field work dekat Padang apa? So benda yang penting adalah attacking. Okay, tactical, okay, defend, okay, pattern dia kena faham pattern saya, lepas tu individual skill dia kena bagus, dan alignment ni maknanya body positioning dalam Padang, positioning dia orang dekat mana. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah benda yang akan saya ambil berat sangat bila saya train dekat Padang. So benda ni saya akan selalu cakap dengan dia orang apa, dan saya akan check. Ini bagi yang saya punya lah, tapi kalau Cikgu Zuli ada benda sendiri, boleh tambah, tak ada masalah. So tapi yang saya banyak cukup 6 benda, 6 benda ni. Okay, baik. Satu pendedahan bagi saya dan juga mungkin lepas ni kita share dekat YouTube, mungkin semua orang pun dapat ilmu lah. Boleh kan. Baik. Okay, yang ni adalah saya punya plan, saya punya individual performance plan. Maknanya dalam individual performance plan ni, okay, bila kita jumpa one-on-one session tadi, so kita akan letak. So kalau jadi boleh besarkan, saya dah letakkan contohnya color dekat sini adalah color menunjukkan bagus ke tak bagus dia. Contohnya dalam technical untuk scrum, kalau dia dah bagus, saya akan letak color hijau. So dah tahu dah, bagus dah, so awak hijau. So apa, macam saya letak, okay, listing, maknanya ni position untuk forward So technical dia untuk lifting naik out, so masih lagi kuning. So awak kena improve. Saya nak awak semua lagi angkat untuk lifting. So awak kena untuk line out, apa yang awak kena baca. So awak kena improve. Awak masih dekat kuning. So awak nak kena more focus on this. Okay. So kita tengok pula dia punya racking. Clean out dia macam mana. So bagus. Good clean out, good positioning clean out. So kita okay, awak dah bagus untuk clean out. So keep it up, hijau. Okay. So tackling dia kuning. So saya tahu dah, okay, Ahmad, saya cakap tu kita tahu, okay, Ahmad ni kau tackle out lagi. So dia bila session tackling, so awak kena buat double sikit. Okay, improve. Alright. Okay, lepas tu kita tengok merah pula dekat ball carry. Ball carry ni maknanya mungkin carry ball dia tak bagus, ataupun bila dilanggar position dia tak betul. So banyak benda yang kita boleh tengok individually. So saya letak dia dekat merah. So banyak benda yang saya nak kena ajar dia ni pasal ball carry. Bila awak nak kena hit, kat mana position bola awak nak kena pegang masa langgar, masa break the line, position awak dekat mana. Okay. Jadi so, benda ni memang ambil masa jugalah kalau kita nak buat pada team. Ya, ambil masa. So kalau kita nak tengok improvement ni, kita letak macam ni je. Kita letak nama, kita letak technical dia, tactical dia, physical dia, kita just letak colour je. Kalau dia dah bagus, kita letak hijau. Kalau itu saya lah. Maknanya kalau colour ni based on apa, kita tak kisahlah colour apa. So maknanya kita letak technical, tactical dia dah faham dah tactical kita. So kalau dia boleh faham, okay. Macam dia kata positioning ada sini dia kurang lagi. Merata lagi, kejap duduk tengah, kejap duduk ni, kau duduk kat mana ni kan. So kita tahu dia ni kuning lagi. So okay, banyak lagi benda ni nak kena awak positioning out. Yang ni sebenarnya kita boleh tengok dekat apa, dekat video analysis. Video analysis kita tengok dengan benda ni. So kita just okay, kita tengok, kita colour je. So senang kita nak monitor player kita. So kalau kita klik Ahmad, okay, banyak benda ni banyak tackling saya tu, aku tahu okay, for the next kita nak fokus dia ni. Okay. Physical dia pun kita tengok, physical dia strength dekat mana. Yang physical strength ni biasanya lebih based on kita punya testing tadi. Strength dia, aerobic dia strength kat mana. Okay, itu kita punya testing. Nutritionist ni biasanya dari segi kalau body weight dengan skillful ni daripada kita punya body composition tadi.
Kalau general dietary habit ni biasanya saya tengok pada dari segi pemakanan. Saya akan tanya dia, kau makan apa? Dia boleh explain tak? So kalau dia tahu nak explain, so kita tengoklah. Kalau teruk sangat makan pun tak tahu nak makan apa. Makan saya makan cikgu ini, saya makan ni. Dia macam tak tahu nak makan apa. Dia nah tapi saya makan kot. Saya makan nasi, saya makan ayam. Tapi saya tak confident lah. Mungkin kita boleh guide dia lagi lah. Psikologi mental lah biasalah. Personal development ni karakter dia lah. Macam mana dia buat padang dia boleh buat padang dia kat sekolah, macam mana dia head ke ataupun dia pengawas ke. So benda tu akan membantu dia dalam rugby kan. Akan bantu dia banyak dalam kita rugby. So, saya tertarik personal development ni. Boleh juga. Kalau ni nanti saya send yang pakai apa dia? Ya, maksudnya kita mungkin tak pandang personal development ni. Tapi bila malam ni saya lihat kat sini rupanya dia satu membantulah kita nak create player tu. Dia akan membantu create player tu sebab kalau dia boleh, kalau kita tengok je Guzi, kenapa player luar yang umur 20 tapi dah main sangat bagus dekat international tournament. Player kita 20, 19. Kalau kita bawa pergi lawan senior team, memang cloud lah, bukan saya cakap apa, tapi memang susah nak dapat player yang betul-betul mature, dah tahu benda nak buat apa. Banyak benda yang kena guide. So benda tu yang kita nak cuba dia orang faham. Development diri dia tu sebenarnya based on that. Kalau karakter dia bagus, so dia akan main lagi bagus. Dia bukan just training kita punya technical ke kita punya ni saja, tapi self belief kat dia tu yang akan membantu dia lagi bagus untuk dia main. Lepas tu personal development ni sangat bagus. Yang kita kena ambil berat lah. Baik, next ke coach? Next lah, okay, sekejap. Dia jadi lambat pula. Okay, saya kecil. So next yang last ni tak ada apalah. Last ni just saya punya yang saya terapkan pada dia orang lah, apa kita punya macam cogang kata tu lah, ataupun kita punya so everyone kena ada work ethic yang bagus, kena ada respect dan disiplin dalam team. Ni biasalah, maknanya ini tapi yang ni untuk saya buat untuk senior team lah. Senior team lah. Okay. So loyalty, enjoy, kena sentiasa enjoy, jangan rasa stress sangat. Kadang training stress pun dia tak akan membantu juga. So kena enjoy duduk dalam program, enjoy dengan team. So dia akan membantu banyak. So integrity ni so ini yang tadi lah. Right. Baik. So next. Oh last last tadi apa? So kita target lah 2026 insya-Allah lah. Baik coach. So, saya rasa satu perkongsian yang sangat banyak pada malam ni coach. Kalau sebenarnya kita buat perkara malam ni, kita nak bersama-sama kita kongsi dengan semua orang. Walaupun kita akan rekod, kita akan upload nanti. Supaya semua orang mendapat manfaat lah. Bagi saya ni satu sesi pembelajaran juga. Walaupun saya pun masih baru lagi. Dan saya juga dapat sesuatu yang berbeza juga pada malam ni. Baik coach, bagi pendapat coach lah sebelum kita nak tamatkan sesi kita pada malam ni. So bagi pasukan Fiji, contohnya saya tertarik nak dengar pendapat coach. Fiji punya gameplay masa Ben Ryan punya sistem. Apa sebenarnya yang Ben Ryan buat sebenarnya? Yang saya nampak sebenarnya Ben Ryan ni sebenarnya dia tak banyak menukar pattern ataupun cara permainan Fiji tu. Dia tak terapkan banyak sistem, maknanya dia tak terapkan banyak. Saya rasa banyak Ben Ryan ni dia banyak bagi kepada individual player tu untuk create game tu sendiri. Macam kita tahu Fiji ni dia tak suka ikut sistem locking 1-2 kick tengah, dia tak akan main macam tu juga ni. Dia akan suka main apa? Dia akan suka pass, offload, dia akan cuba main macam tu. Itu pattern yang kita tengok pada dulu. So itu sebenarnya yang ada, yang Ben Ryan saya rasa dia tak, yang dia bagi kebebasan untuk dia punya team untuk play the game. Cuma dia mungkin improve dia orang
dari segi fitness level dan juga dari segi technical. Sebab saya tengok technical makin bagus. Raki bagus, enak bagus. Okay. Mungkin dia tambah sikit dari segi pattern ataupun dari decision making. Mungkin dia akan banyak offload ball, scissors play. Yang tu dia saya buat gambar. Tapi dari segi individual players ataupun pattern tu, dia banyak bagi kebebasan pada dia orang untuk create sendiri game tu. Itu yang saya nampak. Okey, Saya pernah baik. tengok dia training, saya tengok dekat video dia training masa beraya bawa masa sebelum ni. Dia tak ada nak kata dia banyak. Dia bila dia jadi ref, dia tengok dia main, dia blow the ref je. Dia blow je whistle tu. Dia play macam dia play on. Dia tak stop the game, dia tengok, dia main, dia support. Cuma dia akan dan dia pernah cakap, dia kata saya tak ingat dia, tapi dia pernah cakap, dia pernah tulis ke dia pernah cakap, dia kata kalau kita suruh Fiji ni lari 100 meter, dia tak akan lari. Dia tak akan lari 100%. Tapi kalau dia buat game tu macam game, contohnya dia kata, okay, macam dia buat macam lari tu satu game, satu contest, benda tu akan nampak automatically dia orang akan buat 100%. Jadi dia akan mungkin dia punya cara training dia lebih pada pertandingan ataupun lebih pada bagi encouragement untuk dia dapatkan safe dia orang dia orang seronok training. Saya nampak macam tu. Okay? Itu saya nampak. So itu sebab tu saya tengok final tu memanglah. Saya tengok final tu memang dia kata sebelum final tu dia kata dia tak buat warm up pun. Dia kata dia bagi bola, you do your own warm up. Dia kata Great Britain buat warm up, banyak kun, letak berata kun dia kata. Tapi dia punya warm up, dia give the ball, so you do your own warm up. Dia suka dia bagi PG tu enjoy sebelum start final tu. So dia tahu dah, dia ready to play. Tak perlulah kita nak cakap apa. Give them, macam dia kata, give them freedom to play. Dia cakap macam tu. Okay. Baik. Okey, soalan terakhir lah Coach sebelum kita tamatkan. So perkembangan semasa nanti pasukan negara. So apa selepas ni perancangan dia? Okay, jadi perancangan kita selepas ni untuk Team 7 ni kita akan ada, mungkin akan ada sesi lah bulan 8, 9, 10 nanti. Kalau ikut pada jadual Asia Arabi memang akan ada. Tapi jadi tak tahu, tapi dia tak ada kata tunda, mungkin dia kata tetap dengan jadual tu lah. Jadi kita andaikan kemungkinan kita akan ada lah sesi tu. Jadi cuma sekarang ni kekangan dia sekarang kita tak boleh, Team 7 sekarang pun training tapi cuma kita tak ada test match. Itu yang sparring dah tak ada lah. Sparring tak ada. Itu bila sparring tak ada, masalah kita nak tahu progress dari segi individual dengan dari segi tim tu susah je lah. So saya tak boleh nak kata tim dah bagus sebab apa, saya tak tahu dia orang kat mana. So kalau tak ada game kita tak boleh kata tim bagus. Kalau dia orang sebab tu saya kata kalau sekarang pun kalau ada game dia orang kalah pun bagus lah. Memang bagus juga dia orang kalah. Kalau apa learning process yang kita nak menuju ke setempat yang kita nak bina kan. So saya rasa sekarang ni yang penting adalah dapatkan friendly match ataupun sparring partner, dan juga kita akan tengok progress tersebut. Dan harapnya akan ada positif lah untuk Nabi kita ni, harap dalam agak lepas raya lah, saya harap lepas raya lah. Mungkin sekarang ni tak boleh lah, mungkin lepas raya kita dah boleh friendly macam bulan 7 ke bulan 8 tahun lepas. Baik. Kita harapkan COVID ni dapat turun dia punya kes, kita dapat kembali. Saya pun dah habis tahun jugalah kita tak ke Padang kan. Tahun ni Baik, setakat ini saja pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Coach Afifi. So kata-kata terakhir dari Coach. Okay, so dari saya yang last sekali saya nak ucapkan terima kasih lah banyak Rosdi untuk jemput saya untuk program ni. Okay, mungkin sedikit sebanyak saya boleh kongsikan lah apa yang saya tengah buat dan apa yang kita boleh berkongsi idea. Okay, cuma kalau ada apa-apa tak ada masalah, boleh je kontak dengan saya. InsyaAllah kita
kita akan ada sesi, mungkin sesi tu dari segi online ataupun sesi yang kita boleh buat dengan tim. Dan saya harapkan pemain-pemain di peringkat sekolah, yang penting adalah jangan terlalu terkejar untuk raih kejayaan. Sebab apa? Dalam kejayaan tu akan ada proses tu yang penting. Sebab apa guys? Kalau awak kemenangan atau kalah sekarang, dia tak akan menentukan untuk for next 4 years. Yang penting adalah proses yang kita belajar untuk kita untuk kita bina untuk yang kat mana kita nak capai. Dia kena ada target. Dia jangan letak main dekat tournament ni nak menang je. Dan tournament tu pun nak menang. So kita tak ada target. So apa target awak? Mungkin target awak kata nak main untuk MSM. Yes. So you go slowly and then tujuan yang melibatkan untuk player selection, you go 100%. So you ada something yang perlu kita bina, right? So itu nasihat dari coach untuk pemain-pemain sekolah lah. Okay. Baik coach, itu saja untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa, sudi berkongsi pengetahuan dan juga perancangan yang coach buat bersama dengan pasukan negara, dan saya doakan pasukan negara kita mencapai kejayaan dan target kita di Sukan Asia pada 2026 tercapai. Kita doakan juga semoga COVID di Malaysia ini akan segera reda lah, supaya kita semua orang boleh kembali bersukan. Ya. Baik, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih coach. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Alright.